Yang berhormat Datuk Yang di-Pertua, sebelum pergi lebih jauh, izinkan saya untuk menyentuh perkara pokok yang paling banyak dibangkitkan dalam sesi perbahasan, iaitu berkaitan kestabilan politik. Jika kita soroti hujah-hujah yang dilontarkan, boleh dikatakan semua ahli yang berhormat yang mengambil bahagian dalam perbahasan telah mengutarakan faktor kestabilan politik sebagai kunci kepada keperluan untuk mewujudkan undang-undang lompat parti, undang-undang anti lompat parti. Yang berhormat pengkalan baru, contohnya, membangkitkan hujah mengenai pelbagai kerosakan yang timbul akibat perbuatan melompat parti selepas pilihan raya umum ke-14, sehingga menyaksikan krisis kesihatan yang melanda negara akibat pandemik COVID-19 ketika menjadi lebih buruk, sekaligus mengundang satu lagi krisis, iaitu krisis politik. Dalam hal ini, kita perlu mengakui bahawa sejarah telah membuktikan perbuatan melompat parti bukan sahaja satu bentuk pencabulan kepada amalan demokrasi, tetapi merencatkan fungsi sebuah kerajaan, malah boleh meruntuhkannya. Saya tidak berhasrat untuk menyingkap sejarah satu persatu peristiwa yang menceritakan hakikat ini, memandangkan ia telah banyak disentuh dalam sesi perbahasan. Namun pasca PRU yang ke-14 pada tahun 2018 boleh dianggap sebagai kemuncak amalan lompat parti di Malaysia, dengan bilangan ahli parti yang melakukan tindakan itu mencecah sehingga 39 orang. Tidak hairanlah, selepas PRU ke-14, Malaysia berhadapan dengan satu persatu isu pergolakan politik sehingga menyebabkan berlaku pertukaran penyandang jawatan Perdana Menteri sebanyak 3 kali. Sesuatu yang tidak pernah berlaku dalam sejarah politik negara. Malah, di negeri Perak juga berdepan dengan situasi yang sama apabila pelantikan Menteri Besar berlaku sebanyak 3 kali dalam tempoh yang sama. Dalam hubungan itu, suka saya membawa perhatian kita semua kepada titah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah ibni almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Almarfullah pada 10 Disember 2020 ketika istiadat saya mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar yang ke-13. Baginda bertitah, sejak berlangsungnya PRU yang ke-14, sudah 3 kali istiadat pelantikan Menteri Besar dilakukan. Perkara yang mencatatkan sejarah baharu yang tidak pernah berlaku dalam sesuatu penggal Dewan Undangan Negeri sebelum ini. Tetapi, perkara ini bukanlah sejarah yang mahu dibanggakan. Perkara yang berlaku akan tercatat dalam sejarah sebagai cerminan kegagalan dan bukannya kejayaan. Satu persatu episod hitam yang mencalar sistem demokrasi dalam tempoh pasca PRU 14 telah memalik imej negara. Sekiranya dibuat perbandingan dengan negara-negara jiran di rantau Asia Tenggara, Malaysia boleh dianggap sebagai negara berdepan masalah paling ramai ahli parlimen yang melompat parti. Selain Malaysia, negara-negara lain di dunia yang turut berdepan masalah ahli parlimen yang kerap melompat parti adalah seperti Brazil, Itali, Romania, Ukraine, India, Filipina dan juga New Zealand. Dalam banyak keadaan, negara-negara yang berdepan dengan masalah itu sentiasa dibayangi dengan ketidaktentuan sehingga bukan sahaja menjejaskan fungsi kerajaan, malah bergelut dengan menjana keyakinan pelabur, memandangkan sentiasa diselubungi oleh segala macam ketidaktentuan. Justru kita perlu bertindak tangkas untuk membetulkan kepincangan yang ada. Kita bukan sahaja perlu belajar daripada peristiwa-peristiwa hitam yang membungkam sistem politik, tetapi juga menelaah pengajaran daripada negara-negara lain yang turut berdepan dilema yang sama. Berdasarkan satu kajian yang dibuat pada tahun 2009, mendapati terdapat lebih 40 daripada 193 buah negara
di seluruh dunia telah melaksanakan undang-undang berkaitan anti lompat parti. Bilangan ini menunjukkan fenomena wakil rakyat yang melompat parti merupakan isu global yang sewajarnya ditangani melalui instrumen perundangan. Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, saya juga terpanggil untuk menyentuh perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Buntung, Yang Berhormat Kubu Gajah dan Yang Berhormat Astaka, bahawa akta anti lompat parti ini penting untuk memulihkan keyakinan rakyat terhadap sistem demokrasi. Perlu kita akui bahawa apa jua istilah yang dikaitkan dengan perbuatan lompat parti, sama ada parti switching, defection, parti jumping atau floor crossing, ia bukan sahaja berkisar soal kesetiaan, tetapi turut memberi gambaran buruk rakyat terhadap politik dan juga orang politik. Rakyat, terutamanya orang muda, akan melihat seolah-olah jawatan ahli parlimen atau ADUN adalah satu komoditi politik yang boleh ditebus dengan ganjaran atau habuan. Implikasinya, masyarakat terbanyak hilang kepercayaan terhadap wakil rakyat yang mereka pilih. Kewibawaan dan kejujuran wakil rakyat juga dipertikaikan. Ini secara tidak langsung boleh mematikan kepercayaan rakyat terhadap sistem politik. Natijahnya, rakyat tidak lagi mempunyai kepercayaan untuk terlibat dalam proses pilihan raya. Senario ini sedikit sebanyak dapat dilihat apabila peratus rakyat yang keluar mengundi dalam PRN Melaka dan juga PRN Johor pada tahun 2021 menyaksikan penurunan yang ketara. Keadaan menampakkan pemulihan pada pilihan raya umum lalu, iaitu selepas akta lompat parti sudah diluluskan di peringkat persekutuan, apabila jumlah pengundi yang keluar menunaikan tanggungjawab telah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Justru, saya bersetuju hujah-hujah yang dilontarkan bahawa akta anti lompat parti akan menguatkan semula kepercayaan rakyat terhadap amalan demokrasi. Dalam erti kata lain, ia dapat melindungi hak rakyat yang telah memberi undi serta kepercayaan tinggi kepada ahli politik ketika proses pilihan raya, selain meningkatkan integriti wakil rakyat untuk memberikan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat di kawasannya. Datuk Yang di-Pertua, demikianlah ucapan pengulangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Amat Berhormat Menteri Besar, ahli-ahli yang berhormat. Masalahnya sekarang adalah rang undang-undang yang bernama suatu enactment untuk meminda bahagian pertama Undang-Undang Tubuh Kerajaan Perak Darul Rizwan telah dibaca bagi kali kedua. Sekarang saya menjemput ahli yang berhormat mengundi. Yang bersetuju sila bersuara setuju. Setuju. Dan yang tidak bersetuju sila bersuara tidak. Sebulat suara bersetuju, maka usul itu dipersetujui.